serta ahli jawatan kuasanya, juga yang saya hormati lagi saya muliakan para guru, ustaz-ustaz, ustazah, tuan imam, tuan Bilal, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kita bertemu lagi untuk menyambung kelas tadabbur kita menerusi surah An-Nazi'at. Yang terakhir pada minggu lepas kita telah pun membincangkan tentang keangkuhan Fir'aun yang menjadi pengajaran. Kata Allah dalam ayat yang ke-26, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu, iaitu peristiwa Fir'aun dan juga balasan yang ditimpakan ke atas Fir'aun akibat keangkuhan dan melampau batasnya Fir'aun itu, menjadi benar-benar, kata Allah, ibrah. Ibrah ni maksud dia adalah jambatan yang menghubungkan. Ibrah diambil daripada perkataan abara. Tengok ayat 26 tu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ibrah. Kita terjemah ibrah sebagai pengajaran. Perkataan ibrah ni asalnya ialah abara. Sebelum kita masuk ayat seterusnya, kita ambil balik perbincangan yang lepas. Abara ya'buru. Cuba tengok dalam surah 36. Bukan, surah Yusuf. Surah Yusuf, surah 12. Ayat yang ke-43. Ke surat 240. 240. Ayat yang ke-43. Baik, ayat 43 ni Allah cerita tentang raja pada zaman Nabi Yusuf, yang mana dia bermimpi. Apa dia? Dia bermimpi melihat 7 ekor lembu. 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan dia juga diperlihatkan dalam mimpinya 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Jadi raja tersebut memanggil kepada pembesar-pembesarnya dan bertanya kepada pembesarnya, ya ayyuhal mala'u, bawah sekali, aftuni fi ru'yaya, wahai pembesarku, terangkan kepadaku, fi ru'yaya, tentang mimpi-mimpiku, iaitu 7 ekor lembu yang dimakan oleh yang kurus-kurus, dan juga 7 tangkai gandum yang hijau, dan juga 7 tangkai yang kering-kering. In kuntum lirru'ya, jika kamu terhadap mimpi, tak baruna tu, tak baruna sama dengan yang saya tulis ni, ya baru. Tak baru daripada perkataan abara ya'buru. Dalam ayat tersebut tak baruna. Maksud tak baruna, kita kata takbir. Takbir mimpi. Kan? Takbir mimpi, bukan tadbir kan? Siapa reti mentakbir? So perkataan takbir tu maksudnya apa dia? Kenapa tak buruna? Apa maksud takbir? Abara ni maksudnya menghubungkan asalnya. Maksud asal tak abara ya'buru, tak buruna adalah menghubungkan. Jadi satu titik ke satu titik lagi satu dihubungkan. Itu namanya abara ya'buru. Jadi mimpi yang tadilah 7 ekor lembu apa semua tu, nak dihubungkan dengan maksud sebenar yang realiti. Dikaitkan. Itu maksud apa? Abara ya buru.
ta'buruna, kan kata raja tersebut kepada pembesarnya, siapa yang reti untuk ta'buruna, hubungkan. Rupanya ada berlaku kemarau dan 7 musim yang 7 tahun musim yang banyak hasil, lepas tu kemarau pula. Jadi maksudnya para Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf lah yang mentadbir mimpi ni kan. So maksudnya apa? Nabi Yusuf dapat menghubungkan mimpi dengan realiti. Itu perkataan apa? Abara ya'buru. Lahirlah perkataan ibrah, yang orang Arab ambil perkataan ibrah untuk membawa maksud pengajaran yang ada kaitan dengan maksud apa dia? Menghubungkan. Allah kata tadi, inna fi dzalika, surah An-Nazi'at, sesungguhnya pada yang demikian itu la'ibratan liman yakhsha, benar-benar ada ibrah. Jadi ibrah ni apa dia? Pengajaran yang seseorang tu jika ambil, dia akan hubungkan kisah Fir'aun tadi dengan diri dia. Pengajaran tersebut, dia bukan sekadar itu bukan ibrah lah. Ibrah mesti dia telikan dengan diri dia, ada hubung kait. Sebab daripada perkataan apa? Ain ba ra, iaitu hubung. Ibrah, ain ba ra, ini isim dia, ini fi'il. Okey. Jadi kisah Fir'aun yang diceritakan dahulu kepada kita, bagaimana Allah binasakan orang yang kata ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu yang paling tinggi, dengan kita banyak mana je kita ada. Kalaulah aku ni ingkar kepada Allah, Fir'aun yang hebat ini pun Allah pernah binasakan. Jadi kita ambil pengajaran. Hasil dia ialah apa dia? Pengajaran yang kita ambil itu khasyah. Khasyah apa khasyah? Kita sebut minggu lepas, dalil dia surah 35 ayat berapa? 28. Khasyah bukan takut sahaja, tapi khasyah ialah takut yang disebabkan ilmu. Ini kata kunci dia. Bukan takut kosong macam tu. Takut kerana kenal. Bukan takut macam takut hantu. Budak-budak tak nak pergi dapur sebab apa? Sebab abang dia kata ada hantu kat dapur. Bukan itu. Khasyah ialah takut dia tu kerana dia kenal. Jadi sumber ilmu kita ialah Al-Quran. Kita belajar Al-Quran, kita ambil ibrah daripada Al-Quran. Dan Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran kebatilan. Zalikal kitab la raiba fihi. Al-Quran itu tiada sebarang keraguan di dalamnya. Kisahnya semua daripada siapa? Rabbil Alamin. Daripada Tuhan yang mencipta dan memerintah sekalian alam. Tuhan sekalian alam inilah yang pernah membinasakan Fir'aun, yang menjadi pengajaran kepada orang yang kemudian dan juga orang yang terdahulu ketika melihat kejadian tersebut. Jadi itulah pengajaran yang kita kena ambil daripada kisah Fir'aun, yang angkuh kepada siapa? Yang tidak tunduk kepada ayat Allah. Tidak tunduk kepada ayat Allah. So itu maksud ibrah. Perkataan ibrah ada juga dalam Al-Quran dalam surah 3. Allah ceritakan tentang perang Badar. Ini contoh apply perkataan ibrah. Sekarang kita dah faham ibrah tu maksud dia apa? Ibrah menghubungkan. Allah sebut perkataan ibrah lagi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-13. Jadi ibrah itu ialah pengajaran, betul, yang diambil oleh kita dengan menghubungkan kisah tadi dengan kita. Kata kunci dia adalah apa? Hubung.
Jadi perkataan lain Allah sebut tentang ibrah ni, contohnya pada surah 3 ayat 13 tentang peperangan Badar. Di hujung ayat tu cuba tengok. Surah 3 ayat 13 muka surat 51. Muka surat 51 ayat 13 di hujung Allah kata inna fi dzalika la'ibratan. Nampak tak? Li ulil absar. Tadi liman yahsya, bagi orang yang dia takut kepada Allah. Di sini bagi orang yang mempunyai hati kata Allah, mata. Di mata ni kita lihat yang sebenarnya manusia itu buta hatinya kata Allah. Jadi sesungguhnya pada kisah perang Badar di mana kaum muslimin ketika itu masih peringkat awal, tidak kuat lagi bala tenteranya. Dan kita pun tahu jumlahnya 311 orang bertanding dengan 1000 orang musyrik Mekah yang kekuatannya, kudanya lengkap, senjatanya lengkap, tapi Allah datangkan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah kata apa dia? Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar ada ibrah. Apa itu ibrah tadi? Pengajaran. Tapi pengajaran tu sekadar sahaja ke? Fakta ke? Tak, kena ambil kisah tadi untuk dikaitkan dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita sekadar tapi kita tidak pun berjuang untuk menyambung perjuangan Nabi dan para sahabat, itu bukan ibrah. Itu bukan apa? Ibrah. Dengar tentang perang Badar pada bila selalu dengar perang Badar? Bulan puasa. Sebab perang Badar ni kan berlaku pada bulan Ramadan. Jadi tazkirah Ramadan ke kadang-kadang sampai 17 Ramadan nanti kisahnya perang Badar. Tapi balik saja begitu. Tidak pun memikirkan kenapa mereka ditentang oleh orang Quraisy, kerana mereka itu memperjuangkan Al-Quran. Kenapa Sumayyah sebelum tu lagi Sumayyah dibunuh, direjam, disula kan? Kerana apa? Beriman kepada Al-Quran. Jadi begitulah kita juga kalau kita ambil pengajaran, kita nak beriman dengan Al-Quran, nak sebarkan Al-Quran. Kita tidaklah sampai kena berperang. Kita mudah, kita boleh belajar Al-Quran dalam masjid, dalam ruang yang sejuk. Tidak macam sahabat-sahabat dulu peringkat awal nak belajar Al-Quran macam mana? Curi-curi belajarnya, menyorok-menyorok. Sebab tu bila kita pergi ke Mekah, mungkin ada yang pergi, ketika dia tawaf, dia nampak makam Ibrahim, ketahuilah di situlah tempat Ibnu Mas'ud dipukul wajahnya sampai berdarah kerana membacakan Al-Quran kepada Abu Jahal dan konco-konco dia, Ibnu Mas'ud. Jadi bila kita kenang balik pemurgian kita di di Masjidil Haram, memberi kesan kepada jiwa tu, namanya ibrah tu. Ada hubungan balik ke tanah kita, balik kita mempertahankan, kita belajar lagi Al-Quran sungguh-sungguh dan menyebarkannya. Okey, jadi kisah Fir'aun menjadi pengajaran yang patut diambil oleh orang yang takutkan Allah. Orang yang takutkan Allah inilah orang yang Allah janjikan mereka syurga. Tengok surah Al-Bayyinah. Tengok surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat yang ke-8. Jadi sebabkan kita takut jadi seperti Fir'aun. Sebab Fir'aun ni Allah kata nakalan, Allah bagi dia seksaan dunia dan akhirat. Maka kita tak nak sebenarnya lupa, kita nak selamatkan diri kita. Dalam surah 98 ayat yang ke-8. Muka surat 599.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ini balasan bagi mereka, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh pada ayat yang sebelumnya tadi, ayat yang ke-7. Di sisi Tuhan mereka adalah syurga-syurga Adnan yang mengalir dari bawah baginya oleh sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka berpuas hati dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka dalam syurga. Allah kata ujung tu, zalika, syurga itu, liman, bagi orang yang khasyia. Khasyia fi'il madi dia, kaedah 10 kalau belajar dengan kaedah kita. Khasyia, telah takut oleh ia. Yakhsha tu fi'il mudhari' dia. Sama dengan surah An-Nazi'at tadi, kan? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Dia perbuatan khasyia, yakhsha, khasyah. Jadi orang yang takutkan Allah ini, balasan mereka apa dia? Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi takut ni menunjukkan ketundukan. Fir'aun, dia telah melampaui batas. Dia rasa dia hebat. Kerana apa? Kerana dia memiliki segala-galanya bagi dia. Dia memiliki bangunan-bangunan yang hebat. Tengok dalam surah 89 ayat 10. 89 ayat 10. Muka surat 593. Muka surat 593. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. Dan Fir'aun, kata Allah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai al-autad, pasak-pasak, iaitu apa dia? Bangunan-bangunan yang kukuh, yang hebat. Tapi Fir'aun ni bagaimana sifatnya? Allazina taghaw fil bilad, orang-orang yang melampaui batas, melakukan sewenang-wenangnya di dalam negeri Mesir itu. Fa'aktharu fihal fasad, mereka banyak melakukan padanya kerosakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, kerana itu Tuhanmu menimpakan paluan azab kepada mereka. Jadi dia merasakan kehebatan dia mencipta bangunan-bangunan yang hebat itu, rasa dah besar dah. Memang orang rasa demikian. Dia boleh cipta yang hebat-hebat, dia rasa hebat tak diri dia. Jadi dalam surah An-Nazi'at Allah ceritalah, apakah kamu lebih besar, lebih kompleks penciptaannya atau langit? Langit Allah cipta. Fir'aun hanya mencipta bangunan-bangunan dan dia hanya menguasai Mesir. Tengok Allah kata dalam surah 43:51.
Surah 43 ayat 51. Surah Az-Zukhruf. Ayat 51 muka surat 493. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misr وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. Dan Fir'aun menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, bukankah bagiku mulku Mesir? Bukankah bagiku ini kerajaan Mesir, penguasaan Mesir, kekuasaan di negeri Mesir ini? Jadi Mesir tu dia rasa besar dah dia ada. Sedangkan Nabi Musa ketika datang bertemu dengan Fir'aun kata apa dia? Kami ini Rasulullah Rabbil Alamin, dua orang utusan daripada Tuhan bagi seluruh alam. Fir'aun dia mencipta bangunan-bangunan yang hebat, tapi hari ini dah hancur dah, Allah dah binasakan. Tapi Allah cipta langit yang tidak pernah runtuh, bintang-bintang tak pernah pun bertebaran jatuh, melainkan nanti berlaku pada hari kiamat. Fir'aun kata, aku yang menguasai Mesir ini. Kemudian dia kata lagi apa dia? Dan sungai-sungai ini yang mengalir di Mesir itu, mengalir di bawah kekuasaanku, di bawahku, aku yang uruskan. Sedangkan Allah pula membentangkan bumi ini. Di atasnya ada gunung ganang, ada tanaman yang Allah berkati bumi ini, ada sumber airnya. Semua tu Allah yang punya. Jadi yang mana satu lebih hebat? Jadi Allah tanya kita dalam surah An-Nazi'at. Mari kita baca ayat yang ke 27 sampai 33. Surah An-Nazi'at ayat 27. Sambungan daripada Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Okey. Jadi Allah tanya kepada kita sebagai pengajaran, apakah kamu asyaddu khalqan, yang lebih hebat dari sudut apa? Penciptaannya, ataupun langit? Yang langit itu Allah yang ciptakan. Jadi kamu Fir'aun, kamu Abu Jahal dan kita ini manusia akhir zaman ni merasakan yang kamu ciptakan itu ataupun diri kamu itu sendiri lebih hebat ke? Lebih kompleks ke? Lebih detail ke
ataupun langit. Hari ini lebih lagi lah kita dapat menjawab soalan ini. Sebab manusia hari ini ada teleskop, kan? Dia boleh melihat dengan jarak yang begitu jauh sekali. Banaha, dialah yang membina, yang meninggikan langit tersebut. Rafa'a samkaha, dan dialah yang mengangkat atapnya. Bumbung tersebut disebut apa, langit disebut sebagai bumbung. Fasawwaha, lalu dia menyempurnakan-akannya. Jadi bagaimana kejadian langit tersebut? Cuba kita lihat, tanpa tiang, di bawah langit tersebut Allah hiaskan dengan bintang-bintang, yang bintang tu bersaiznya besar-besar, dalam keadaan sistemnya terkawal, tidak ada saling berdentuman yang menyebabkan kerosakan. Jadi banyak dalam Quran Allah sebutkan tentang hal ini. Satu dalam surah 40 ayat 57. Muka surat 473.